Panjang dah dia menjawab ni. Yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing Bintulu. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan nombor 9. Sila Menteri Dalam Negeri untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Amat Bintulu. Berdasarkan rekod Jabatan Pendaftaran Negara JPN bagi tempoh dari tahun 2015 hingga 30 Jun 2020, sebanyak 139 permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15 dalam kurungan 2 dan perkara 19 Perlembagaan Persekutuan yang didaftarkan di Bintulu, Sarawak telah diterima. Daripada jumlah permohonan berkenaan, sebanyak 2 permohonan telah diluluskan iaitu pada kadar 2.2%, manakala sebanyak 105 permohonan sedang diproses. 5 permohonan ditolak dan 27 permohonan dibatalkan kerana tidak memenuhi syarat. Bagi soalan yang kedua iaitu soalan B, Kementerian melalui Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengambil langkah proaktif dalam memastikan urusan pendaftaran dokumen pengenalan diri dan kewarganegaraan individu yang berkelayakan dapat dilaksanakan dengan mudah di seluruh negara, termasuk di kawasan pedalaman melalui inisiatif berterusan iaitu program menyemai kasih rakyat Mekar yang merangkumi program pendaftaran bergerak unit mobil dan bas mobil. Program Mekar menyediakan pelbagai perkhidmatan termasuk khidmat nasihat berkaitan pendaftaran kad penalan, kelahiran dan kematian. Selain daripada itu, JPN turut mengadakan taklimat mengenai kepentingan dokumen pengenalan diri dan kerjasama strategik secara berkala bersama Jabatan Pendidikan Negeri, Kerajaan Negeri melalui Ketua Kaum, Ketua Masyarakat bagi mengenal pasti serta mendaftarkan murid-murid sekolah serta penduduk yang masih belum memiliki dokumen pengenalan diri. Terima kasih. Sila Bintulu. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Jawapan memang kita tengah ada syok, tetapi sekali-kala kita syok sendiri saja. Ini isu ini mengenai 15A ini, banyak kita sampai hari ini, saya pun ada tulis beberapa surat sudah kepada kementerian, bukan kerjaan sekarang daripada dulu, kita tulis, tapi kebanyakan, boleh kata 90% tidak dapat jawaban. Kita ada satu cadangan SOP ke untuk ditetapkan apa syarat kita mau daripada diorang. Kadang-kadang kita punya syarat sudah dilengkap, tetapi bila hantar pergi kementerian kata tidak lengkap lagi. So kita tak ada satu standard punya polisi. Bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri, kita kementerian pertolongan berbincang sama kita punya internal mengatakan satu polisi yang standard punya. Isu kedua mengenai ini surat beranak punya. Saya sudah banyak kali umum dalam parlimen ini. Rakyat ini hidup pun susah, mati pun susah. Pasal dia mati pun tak boleh lalu. Bawah pun ada hakim juga. Pasal dia ada surat beranak semua sijil tak ada. Kita mestilah atas satu cara, silalah berbincang sama Kerajaan Negeri Sarawak. Kita ada satu cara sokongan daripada Kerajaan Negeri Sarawak ataupun ketua-ketua masyarakat, kita buat satu polisi yang terbaik untuk menyelesaikan ini masalah-masalah yang sudah lama. Terutama sekali kita kaum Iban. Banyak di rumah panjang belum ada surat beranak ini. Terima kasih, Bintulu. Jadi saya memohon Yang Berhormat Timbalan Menteri, jangan jawab syok sendiri, jangan kong kali kong, jawab baik-baik. Kalau tak ada, jawab bertulis. Sila Timbalan Menteri. Sila. 1 minit. Ya, terima kasih Yang Muhammad Bintulu. Ini perkataan kong kali kong ni dah biasa dah lali dah. Tapi sebenarnya jawapan saya tadi yang saya jelaskan pada Dewan Rakyat bukan jawapan yang kong kali kong.
Okey, mengenai SOP. Memang mulai Januari tahun 2020 kita ada SOP yang baru untuk mempercepatkan proses untuk kita meluluskan permohonan kewarganegaraan. Cuma yang paling penting, saya menyeru kepada rakyat, seluruh rakyat Malaysia, bila kahwin mestilah melalui satu perkahwinan yang sah, yang mempunyai dokumen yang sah. Jadi jangan kahwin tapi tidak ada perkahwinan yang sah, tidak didaftarkan. Itu masalah. Jadi kalau ada melalui proses perkahwinan yang sah, dokumen-dokumen yang dihantar kepada kita lengkap, boleh kita proses dengan baik dan cepat. Dan mengenai untuk kita turun padang, saya bersetuju. Saya dengan Yang Mohd Bentulu akan turun padang melihat bagaimana untuk kita memberikan khidmat nasihat kepada penduduk dalaman seperti mana kawasan Bentulu. InsyaAllah saya akan turun ke Bintulu. Terima kasih. Tuan Menteri, soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Sungai Petani. Terima kasih Datuk Speaker. Mendengar jawapan Timbalan Menteri tadi, maknanya Timbalan Menteri ada anak-anak Malaysia. Oleh kerana dia tidak layak sama ada di Sabah ke Sarawak ke atau Semenanjung ni, oleh kerana dia lahir di Malaysia tapi kan dokumen tak cukup. Maknanya dia tidak mempunyai dokumen, tidak ada IC lah sebab tak clear. Jadi saya nak tanya di sini, bagaimana budak ni membesar besok tidak ada dokumen, maknanya tidak ada rekod dalam Jabatan Pendapatan Negara. Berkemungkinankah jenayah boleh dilakukan oleh mereka ini dan kita tak dapat kesan sebab tak ada rekod? Bukan seorang dua orang. Saya yakin dalam jawapan kepada soalan saya 3-4 tahun dahulu, Menteri waktu jawab kita mempunyai lebih kurang 250,000 anak-anak yang tidak mempunyai dokumen lagi ni. Jadi bayangkan mereka ini sedang melata, dia berjalan merata dalam negeri kita ni, dalam negara kita yang tidak mempunyai dokumen. Dia bagaimana ini kita nak selesaikan. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih. Yang Petani sila Yang Malam Menteri. 1 minit. Sebab itu Yang Mohd Menteri pada jawapan MQT pada 17 Julai yang lalu, 15 Julai yang lalu dah sebut. Yang pertama, bukan sewenang-wenangnya kita nak memberikan kewarganegaraan kepada setiap kanak-kanak yang lahir di dalam negara kita. Tetapi dia mestilah mempunyai dokumen sah, iaitu dokumen untuk ibu bapa sah berkahwin dan mempunyai dokumen yang sah. Dan mengenai yang disebut oleh sahabat saya Sungai Petani, kalau ada permohonan yang lengkap, kita akan siasat, kita akan proses, insya-Allah kita akan memberikan sijil kewarganegaraan kepada kanak-kanak ini. Dan memang menjadi harapan dan hasrat Kementerian Dalam Negeri, mana-mana yang lahir di dalam negara kita atau warga negara kita mempunyai bertugas di luar negara tetapi mempunyai masalah untuk mendaftarkan anak untuk menjadi warga negara Malaysia, memang kita boleh daftarkan di kedutaan dalam tempoh 1 tahun selepas kelahiran. Kalau dia balik ke Malaysia, dia gagal lagi untuk mendaftar kelahiran anak-anak, dan boleh berurusan dengan JPN untuk kita daftarkan anak mereka ini dan mereka ini mempunyai kewarganegaraan yang sah. Ini adalah untuk kita memastikan negara kita selamat, negara kita makmur, negara kita tenteram. Terima kasih Yang Mohd Datuk Speaker. Datuk Ketua, pendek je, pendek. Saya ingin